Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, isu yang sedang viral dan juga trending di media sosial berkaitan dengan pembebasan Zaid Hamidi daripada 47 kes. Jadi apa yang berlaku adalah DAP, pemimpin utamanya Anthony Loke, meminta penjelasan daripada peguam negara yaitu Idrus Harun. Apa penjelasan beliau peguam negara ke atas pembebasan ini. Jadi ini yang menarik untuk kita kongsikan, apakah intipati kenyataan daripada YB Anthony Loke berkaitan dengan perkara ini. Katanya pembebasan Zaid, DAP minta Idrus Harun peguam negara bagi penjelasan secara terbuka. Itu antara kenyataan terkini daripada YB Anthony Loke. Jadi apabila kalau kita lihat kenyataan berita ini, DAP mengakui sebarang keputusan untuk menamatkan prosedur pendakwaan bagi melakukan siasatan lebih mendalam adalah hak budi bicara peguam negara. Perlu diingat sahabat-sahabat semua, peguam negara ini adalah Idrus Harun yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin ketika era pentadbiran Perikatan Nasional. Dan dalam beberapa minggu ini atau minggu hadapan beliau sudah pun bersarah dan akan diganti kepada peguam negara yang baru. Jadi perlu diingat, keputusan ini bukanlah atas peguam negara yang baru, tapi atas keputusan yang dibuat oleh peguam negara pada ketika ini, yaitu Idrus Harun. Pun begitu, Parti Terbabit berpendapat penjelasan secara terbuka tetap beliau perlu diberikan pihak Jabatan Peguam Negara. Ekoran keputusan mahkamah selepas tanpa membebaskan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi semalam. DAP menghormati proses dan keputusan mahkamah. Namun katanya, demi prinsip keadilan dan accountability, peguam negara Idrus Harun harus memberikan penjelasan terbuka berkenaan faktor yang mendorong kepada keputusan tersebut, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Dalam kenyataannya hari ini, Loke berpendapat penjelasan tersebut adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antara bangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara. Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebas tanpa melepaskan Ahmad Zaid yang berdepan dengan 47 pertuduhan rasuah, pecah dan juga pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Lawrence Quray membenarkan permohonan tersebut yang dikemukakan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Jadi untuk rekod, seseorang yang dilepaskan tanpa dibebaskan masih terikat kepada kemungkinan boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak AJC ingin menyamak semula perkara tersebut. Jadi perkara ini mengundang kritikan berbagai pihak termasuk dalam kalangan penyokong kerajaan. Perkembangan itu juga mendorong kumpulan pendesak serta orang persendirian menggesak kerajaan menyegerakan langkah mengasingkan kuasa peguam negara dengan pendakwa raya. Loke berkata DAP mengambil kemaklum pandangan kritikal daripada orang ramai terhadap keputusan semalam. Jadi DAP juga sentiasa menjunjung prinsip pengasingan kuasa di antara cabang kehakiman eksekutif dan legislatif serta memastikan tidak ada campur tangan eksekutif dalam sebarang kes mahkamah, katanya. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, hari ini pihak walau-walau di luar sana pemimpin-pemimpin daripada pembangkang sudah pun mengeluarkan kenyataan kononnya perkara ini ada campur tangan daripada Perdana Menteri, daripada kerajaan, sehingga hilang kredibiliti Perdana Menteri. Kerajaan yang ada hari ini itu antara kritikan, cemuhan, tomahan yang dilemparkan oleh pemimpin-pemimpin daripada pembangkang. Namun telah dijelaskan bahwa keputusan ini adalah keputusan peguam negara, yaitu Idrus Harun, sahabat-sahabat semua. Dan hari ini saya mau kita mendengarkan satu lagi kenyataan daripada Timbalan Perdana Menteri Fadila, pemimpin daripada Sarawak, yang mengatakan katanya bahwa kerajaan tidak campur tangan di dalam kes Zaid. Itu antara kenyataan yang baru saja diberikan oleh Timbalan Perdana Menteri ini. Katanya kerajaan tidak campur tangan dan menghormati proses perundangan dalam keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas tanpa membebaskan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi dalam kes pecah amanah melibatkan Yayasan Akal Budi. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri, dia kerap kali memberikan kenyataan dengan tegas bahwa dia tidak pernah campur tangan tapi kita boleh nampak bukan saja pemimpin-pemimpin dalam kerajaan daripada pembangkang
yang mengatakan ya kerajaan ini hilang credibility, Perdana Menteri hilang credibility karena campur tangan. Sahabat-sahabat semua, itu adalah fitnah. Itu adalah satu tuduhan melampau yang tidak berasas. Ya, kita boleh dengar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri acap kali mengatakan tidak akan campur tangan dalam hal-hal sebegini rupa. Ya, beliau memberikan sepenuh keputusan itu terhadap mahkamah maupun kepada peguam negara. Timbalan Perdana Menteri juga, Datuk Seri Fadilah berkata bahwa selain percaya kepada proses pengasingan kuasa antara Parlimen, Eksekutif dan Parlimen, beliau yakin keputusan itu dibuat berdasarkan fakta yang kukuh. Jadi bagi saya bila proses perundangan itu berjalan dengan baik dan kita hormati, katanya. Tambah lagi, kita tidak akan campur tangan, terserahlah kepada pihak pejabat peguam negara untuk menilai apa tindakan seterusnya, katanya ditemui pemberita di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz di Subang. Yang mana kalau kita lihat Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence sore hari ini melepaskan tanpa membebaskan Zahid daripada 47 pertuduhan. Itu antara yang berlaku. Jadi mengulas lanjut, Fadilah berkata semua pihak haruslah menghormati keputusan mahkamah selepas proses sepatutnya sebagaimana yang termaktub dalam sistem perundangan yang telah dilalui. Saya rasa selain yang ini banyak keputusan lepas juga menjadi keputusan yang kontroversi. Tapi bagi saya itu hak mutlak mahkamah. Jadi sebaiknya kita hormatilah, katanya lagi. Itu dia. Jadi yang agak mengherankan kita adalah apabila Muhyiddin dilepaskan daripada pertuduhan beliau, ya, pihak walau bersorak-sorak kononnya tidak bersalah, kononnya ya, sedangkan ya dilepaskan walaupun sekarang ini sedang dibuat rayuan. Tetapi apabila pihak kerajaan pula seperti Zahid Hamid ini dilepaskan, mereka pula berkata sebaliknya. Jadi kalau mereka yang kena, yang dibebaskan, mereka bersorak. Tapi kalau pihak lain tidak. Inilah sikap-sikap pembangkang pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu dan juga PAS yang kita boleh nampak begitu hipokrit dan sebagainya. Kalau pemimpin mereka dilepaskan, mereka kata mahkamah terbaik, keputusan mahkamah terbaik. Tapi apabila mahkamah juga melepaskan pihak daripada kerajaan, mereka cakap ini campur tangan politik. Ya, adakah Muhyiddin itu dilepaskan atas campur tangan politik? Tidak, sahabat semua. Adakah Zahid Hamidi dilepaskan adanya campur tangan politik daripada Perdana Menteri dan kerajaan? Sepertinya tidak. Ya, ini yang sudah diacap kali diulang oleh Perdana Menteri bahwa beliau tidak masuk campur. Hal itu adalah hal yang diputuskan oleh mahkamah dan juga peguam negara, seperti mana juga yang dicerahkan oleh timbalan Perdana Menteri kedua, yaitu Fadilah daripada pimpinan di negeri Sarawak, sahabat-sahabat semua. Namun kita percaya pihak pembangkang pasti akan memusingkan segala fakta menggunakan isu ini. Kononnya kredibiliti kerajaan, mungkin mereka akan guna pakai isu sebegini rupa ya di dalam berkempen dalam masa seminggu ini lagi. Jadi rakyat Anda harus tahu menilai ya mana segala apa yang dikatakan itu adalah fitnah, tuduhan melampau atau sebaliknya. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja itu pandangan daripada Anthony Locke, pemimpin nomor 1 DAP, yang mana meminta penjelasan daripada Peguam Negara Idrus Harun ya ke atas keputusan ini untuk melepaskan tanpa dibebaskan Zahid Hamidi dalam isu rasuah ataupun yang melibatkan skandal kepada Zahid Hamidi ini. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan pandangan Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.